Assalamualaikum. Siapa yang dah masuk, beritahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Silakan. Siapa yang ada janji dengan kawan-kawan, sahabat untuk untuk ikuti program kita hari ini, boleh teks dia lah. Silakan. Silakan tuan-tuan, silakan. Silakan tuan-tuan, siapa yang baru masuk, beritahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Siapa yang ada janji dengan saudara mara, adik-beradik ke, kerabat ke, kawan-kawan surau ke, untuk join kelas kita, boleh teks dia. Cepat, Sanasa dah ready je. Silakan, jemput masuk. Silakan, jemput masuk. Hari ini kita akan bahaskan ayat yang ke 32 tuan-tuan, 32 daripada surah Yasin, ya, ayat yang ke-32 dari surah Yasin. Ayat yang mana tuan-tuan ramai hafal dulu kan, baca Yasin daripada kecil kan. Tapi bila kita baca tapi kita tak perhatikan makna dia, jadi banyak kerugian kita tertinggal daripada mesej-mesej Allah yang Allah nak sampaikan pada kita, tuan-tuan tahu. Kadang-kadang ayat Quran tu pendek saja tapi mesej dia berjela-jela sebenarnya kalau kita fikir. Sebab tu saya selalu selalu ajak tuan-tuan untuk berfikir cara ulul albab berfikir. Macam saya selalu sebutlah, tuan-tuan jangan harapkan saya je dalam kelas ni. Cuba tuan-tuan tengok kalau misal katalah pertemuan akan datang kita nak bahas ayat berikutnya kan. Cuba tuan-tuan baca, cuba tuan-tuan keluarkan dulu siap-siap. Jadi pasti apa yang tuan-tuan keluarkan tu mesti ada persamaan dengan yang saya keluarkan. Dan kadang-kadang apa yang tuan-tuan keluarkan tu sesuatu yang saya tak terfikir pun dan benda tu tepat kena dengan ayat tu. Saya selalu dapat input daripada pelajar-pelajar sebenarnya. Sebab ramai pelajar-pelajar kita ni dia melalui pengalaman yang lebih luas, percampuran yang lebih luas. Jadi bila dia keluarkan sesuatu daripada ayat tu jauh lebih baik daripada saya kadang-kadang. Sebab tu saya nak tuan-tuan jangan depend pada saya saja. Tuan-tuan keluarkan sendiri. Nanti insya-Allah tuan-tuan akan dapat sama dengan saya ataupun lebih baik insya-Allah, ya. Tapi syarat jangan lari dari kehendak ayat tau. Jangan lari dari kehendak ayat tersebut. Silakan tuan-tuan, ya. Okey, kita mulakan majlis dulu dengan baca surah Fatihah. Tapi sementara tu tuan-tuan boleh mesej kawan-kawan ataupun saudara mara yang nak join kelas kita supaya dia masuk. Kita mulakan dengan surah Fatihah, kemudian kita doa, tuan-tuan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana syrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita. Seperti mana yang saya sebut tadi, kita akan bahaskan ayat yang ke-32 tuan-tuan dari surah Yasin.
kita baca dulu yang pertama kita baca dulu, kemudian kita tengok apa makna ayat tu dulu tuan-tuan. Apa makna, bukan tafsiran dah, apa makna ayat tu dulu, kemudian baru kita gali apa sebenarnya mesej Allah yang Allah nak sampaikan kepada kita melalui ayat tersebut ya. So kita baca dulu tuan-tuan ya, sebentar. Tuan-tuan yang tak ada Quran di tangan pun tak apa. So siapa yang baru join kita, selamat berukhuwah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah pemudahkan tuan-tuan untuk memahami ayat-ayatnya ya. Baik, nanti saya besarkan dulu. Ini ayat dia. Ayat 32 ya. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdaruna. Apa maksud dia? Wa in kullun lamma jami'un, dan tidak lain dan tidak lain setiap orang apabila hari tersebut ataupun pada hari tersebut jami'un, pengumpulan semuanya sekali ataupun pengumpulan semuanya sekali, ladaina, di hadapan kami ataupun di sisi kami, muhdaruna, sebagai orang-orang yang hadir ataupun sebagai orang-orang yang dihadapkan ya. Dan tidak lain setiap orang pada waktu tersebut semuanya sekali dikumpul di hadapan kami, di tangan kami, di sisi kami sebagai orang-orang yang hadir. Faham tak tuan-tuan? Ini Allah cerita pada hari kiamat tuan-tuan ni. Pada hari kiamat. Tengok apa ni? Okey. Kalau tuan-tuan tengok dalam ayat sebelum tuan-tuan tengok ayat sebelum Allah menyebut ya, tidakkah orang-orang Quraisy itu mereka melihat bagaimana kami hancurkan orang-orang sebelum mereka ya. Kemudian annahum ilaihim la yarji'un. Sesungguhnya mereka tu kata Allah Taala tidak kembali pun kepada orang-orang yang mereka tinggalkan. Kemudian baru kita sambung ayat ni ya. Dan tidak lain semua sekali orang yang pernah kami hancurkan, kamu sendiri ataupun orang yang nanti akan kami matikan, kata Allah Subhanahu Taala dalam konteks saya ni lamma jami'un ya. Pada waktu tersebut ataupun apabila sampai waktu tersebut, jami'un, semua sekali kata Allah Taala ladaina, di sisi kami, di hadapan kami, muhdaruna, sebagai orang-orang yang hadir. Tuan-tuan faham tak maksud dia? Maksud dia pada hari tersebut, pada hari kiamat tersebut pada hari kiamat tersebut semua akan dikumpulkan semua orang akan dikumpulkan. Wa in kullun lamma jami'un ladaina, semua dikumpulkan kepada kami, semua akan balik kepada kami, semua akan dikumpulkan di hadapan kami, semua akan dikumpulkan di sisi kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa? Semua orang ni akan ada di hadapan kami, kata Allah. Tak ada seorang pun yang akan pergi ke jurusan lain, semua akan pergi ke tempat yang sama, tu maksud dia. Muhdaruna, sebagai orang-orang yang hadir. Sama ada orang-orang tersebut telah pun mati sebelum tu ditimpakan kebinasaan oleh Allah, ataupun orang yang mati sebelum daripada itu lagi ya, ataupun orang yang mati dalam keadaan beriman ke tidak beriman ke, orang yang kufur ke, orang yang mati sendiri ke, tak kira lah sama ada yang telah pun mati, sama ada yang ada pada waktu itu iaitu orang kafir Quraisy, maknanya sekarang ni dia orang pun dah mati. Dan begitu juga ada orang selepas tu, kita hari ini, dan kita nanti akan mati juga Jadi kita ni, mereka orang sebelum daripada orang Quraisy dan orang Quraisy itu sendiri dan kita sendiri pun nanti kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya di tempat yang sama, di tempat yang sama. Tuan-tuan faham ke tidak ni? Di tempat yang sama, di dataran yang sama. Dan kita akan dikumpulkan. Tak kira, tak ada seorang pun dekat dalam dunia ni yang pernah hidup, dia akan dikumpulkan di bumi yang lain, akan dikumpulkan di tempat yang lain dan dia tidak akan disisihkan. Maksudnya itu. Okey, sebelum kita pergi kepada penafsiran ni tuan-tuan, apa yang Allah Taala nak sampaikan pada ayat ni lah maksudnya tuan-tuan tolong share dulu. Siapa yang belum share sekarang. Tolong share. Tuan-tuan tolong share dekat FB masing-masing supaya ramai yang dapat manfaat daripada ayat ni ya. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhtarun. Itu ayat yang ke-32 dari surah Yasin ya. Sekali lagi tuan-tuan tengok. Kita bagi tuan-tuan tengok dulu sebelum kita pergi kepada pembahasan tentang apa kehendak Allah dalam ayat ni. Dan tidak lain semua sekali apabila sampai waktu tersebut kumpul semuanya di sisi kami, di hadapan kami. Kamu semua sebagai orang-orang yang hadir di hadapan ini. Kamu semua akan menjadi orang-orang yang hadir. Nampak Semua sekali pada hari kiamat akan dikumpulkan di hadapan kami dan kamu semua hadir. Itu maksud dia. Lebih kurang itulah makna dia. Okey.
Tuan-tuan fahamkan ayat dia? Okey, sebenarnya apa yang Allah Taala nak daripada kita, apa yang Allah Taala nak sampai, mesej apa yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan dalam ayat ni, ya. Maksudnya seperti mana yang saya selalu sebut, saya nak sebut lagi sekali juga, tak kira. Yang mana kalau andai kata mesej itu disampaikan pada kita, apa sebenarnya kehendak daripada mesej tersebut? Contohnya saya sebagai guru, katalah kita dalam kelas, kemudian saya bagi tahu tuan-tuan, tadi ada lubang besar dekat depan pintu tersebut. Tadi ada lubang besar dekat depan pintu tersebut. Sebenarnya saya bukan nak cerita pasal lubang besar tu sebenarnya. Saya nak bagi tahu tuan-tuan supaya tuan-tuan nanti nak keluar hati-hati, jangan sampai tuan-tuan jatuh dekat dalam lubang tu. Tu maksud dia. Faham kan? Macam tuan-tuan dekat rumah, lepas tu katalah pinggan mangkuk tak basuh lagi ke, ataupun lepas makan meja tak kemas kan. Lepas tu mak cakap dengan anak perempuan sulung dia kan, Kak Long, meja tu belum berkemas. Kak Long, meja tu belum berkemas. Sebab apa mak cakap macam tu dekat Kak Long? Nak bagi tahu ke meja belum kemas? Tak, dia bukan nak bagi tahu meja tu belum kemas. Kak Long tengok, Kak Long pun tahu kan. Sebenarnya Kak Long pergilah kemas meja tu, lepas tu cuci apa semua. Itu mesej sebenarnya yang disampaikan. Jadi sama dalam konteks yang Allah Ta'ala selalu gunakan dekat dalam Al-Quran, tuan-tuan. Bila Allah Ta'ala sampaikan satu-satu mesej pada kita, kalau tuan-tuan terjemahkan apa yang ditulis, okeylah, semua orang boleh faham. Itu terjemahan, tuan-tuan. Itu bukan penafsiran, faham tak? Penafsiran ni bagi saya ialah apa sebenarnya mesej dalam ayat tu. Apa di sebalik ayat tu yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan, ya. Okey. Yang paling obvious sekali, saya rasa semua orang setuju dengan saya, ialah Allah nak kita beriman dengan hari kiamat. Betul tak? Allah kata semua nanti kamu akan dikumpulkan di hadapan kami. Semua akan dikumpulkan di hadapan kami. Maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya benda itu belum terjadi, betul ke tidak? Dan Allah Ta'ala sampaikan cerita itu pada kita supaya kita percaya nanti sampai satu masa yang ada satu hari namanya hari kiamat, ya, maka kamu semua akan dikumpulkan di hadapan kami. Maknanya percayalah pada hari kiamat tersebut, sebab tu Allah Ta'ala sampaikan perkara tersebut pada kita dalam Al-Quran. Faham tak, tuan-tuan? Itu perkara pertama, saya rasa tuan-tuan pun boleh nampaklah perkara tersebut. Allah nak kita percaya. Allah nak kita percaya pada hari kiamat. Tu yang pertama sekali, ya. Kalau tidak, takkan Allah tulis dalam Quran kan? Takkan Allah Ta'ala sampaikan kita melalui Al-Quran kan? Okey, baik. Itu yang pertamalah. Okey, yang kedua, tuan-tuan, bila Allah cerita pasal hari kiamat ni, tuan-tuan, sebenarnya Allah nak kita jadi orang baik sebenarnya. Maknanya apa? Maknanya bila Allah kata, okey, kamu semua akan dikumpul di hadapan kami nanti. Kamu semua akan dikumpul. Kamu ke orang sebelum kamu yang dah mati semua akan dikumpulkan di hadapan kami. Maknanya Allah Ta'ala nak kita percaya pada hari kiamat kan. Sebenarnya Allah Ta'ala nak kita jadi orang baik. Itulah fungsinya ayat ni diturunkan kepada kita. Sebab apa? Sebab orang yang percaya pada hari kiamat, dia baik ke jahat, tuan-tuan? Dia baik ke jahat kalau orang percaya pada hari kiamat? Dia tahu satu hari nanti dia akan dikumpulkan di hadapan Allah. Semua sekali. Semua sekali. Ya, dia yakin bahawasanya ada satu hari nanti semua orang akan dikumpulkan di hadapan Allah. Ya, kalau keyakinan dia kepada hari tersebut kuat ataupun keyakinan yang sangat dalam, ya, dia akan jadi orang baik sebenarnya. Sebab apa? Sebab dalam di hari kiamat apa yang ada? Akan dilihatkan apa? Kita akan lihat syurga, kita akan lihat neraka. Betul kan? Dan kita akan jumpa balik orang yang kita pernah inyaya pada dia. Betul tak? Jadi bila kita percaya pada hari kiamat, kita tentulah jadi orang baik. Jadi bila Allah Ta'ala suruh kita jadi percaya pada hari kiamat macam dalam ayat ni, maknanya Allah nak kita ni jaga diri kau jadi orang baik, jadi orang baik, jadi orang baik. Kamu semua akan dikumpulkan pada apa? Akan dikumpulkan di hadapan aku nanti. Itu maksudnya. Jadi buat perangai elok, buat perangai elok. Itu maksud dia. Macam mana saya nak bagi tuan-tuan contoh macam dalam kelas kan. Kamu semua akan diberi markah. Kamu semua akan diberi markah. Katalah tuan-tuan pergi latihan polis ke apa kan. Okey. Kamu semua akan diberi markah oleh komandan kita kan. Jadi bila tuan-tuan tahu dalam keadaan tu semua orang nanti akan dapat markah masing-masing. Jadi tuan-tuan kena jaga diri je. Tapi benda tu akan diberitahu awal. Kalau tak bagi tahu awal, mungkin alah ni bukan ada apa-apa pun kalau aku buat sesenyap, buat nakal ke orang tak tahu. Tapi tak, kamu telah diberitahu awal-awal. Jaga diri kamu baik-baik, buat perangai elok sebab kamu semua akan diberi markah.
CCTV semua ada contohnya kan tak kira kamu berada di mana pun ada CCTV. Jadi maknanya orang akan jaga diri daripada melakukan perbuatan yang jahat. Jadi bila Allah Taala sebut kamu semua akan dikumpul di hadapan aku nanti, maknanya Allah nak kita jadi orang, Allah nak kita jadi orang baik. Jaga diri supaya jangan derhaka kepada Allah. Sebab nanti kamu semua akan kembali kepada Allah. Akan dikumpulkan di hadapan Allah untuk diperhitungkan. Faham tak tuan? Okay, selain daripada itu tuan-tuan sebenarnya dalam konteks ayat ni tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala nak kita sedar tau. Nak kita sedar bahawasanya setiap perbuatan yang kita lakukan, sama ada perbuatan itu baik ataupun perbuatan jahat yang kita lakukan, kita akan diperhitungkan tuan-tuan. Kita akan diperhitungkan. Sebab apa? Sebab Allah kumpul di hadapan Allah Subhanahu. Allah kumpul semua orang di hadapan dia. Ya, di sisi dia. Kumpul saja ke? Kumpul saja ke? Assembly saja tak? Dalam assembly tu semua ada kan? Okey, dulu tuan-tuan masa sekolah masa assembly kan? Katalah masa assembly tu bukan kumpul saja, ada ucapan daripada guru besar, betul ke tidak? Selain pada ucapan daripada guru besar, lepas tu ada mesej daripada guru disiplin. Pelajar-pelajar sekian, sila naik ke pentas. Berderau darah tuan-tuan, betul ke tidak? Itu guru disiplin. Ya, tapi bila timbalan guru besar naik, dia kata okey, pelajar yang mendapat kecemerlangan dalam sekian itu. Jadi maknanya tuan-tuan, assembly ni dia bukan sekadar assembly. Faham tak tuan-tuan Jadi maknanya bila Allah kata nanti ada assembly, maksudnya ialah kita ni Allah Taala nak kita berfikir bahawasanya percaya sungguh-sungguh nanti perbuatan kamu akan diperhitungkan pada waktu tersebut. Itu mesej Allah yang ketiga. Yang pertama Allah nak kita percaya pada hari kiamat. Betul kan? Yang kedua Allah nak kita jadi orang baik. Sebab bila kita percaya pada hari kiamat, kita tentu akan jaga diri kita daripada menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ke tidak? Pada mesej yang ketiga ialah Allah Subhanahu Wa Taala nak kita sedar, nak kita percaya, nak kita yakin bahawa setiap perbuatan kita akan diperhitungkan satu persatu. Perbuatan yang baik pun, perbuatan yang buruk tu tuan-tuan. Okay, lagi apa lagi mesej Allah? Mudah saja. Allah Subhanahu Wa Taala nak kita kumpul pahala banyak-banyak. Betul ke tidak? Itu mesej yang berikutnya tuan-tuan. Kumpul pahala banyak-banyak. Nanti bila hari kiamat, bila pahala banyak, maknanya pada hari tersebut pahala itulah yang akan Allah jadikan sebagai macam mata wang lah. Saya pernah dengar kuliah daripada ustaz lain. Dia kata dalam masa hari kiamat, mata wang yang digunakan bukan seperti mata wang yang ada hari ini. Sebaliknya mata wang pada waktu tersebut ialah pahala. Jadi orang yang banyak mata wang ni, dia semakin kaya lah pada waktu tersebut. Faham ke tidak? Macam hari ni lah orang yang banyak duit. Orang yang banyak duit tu kiranya orang yang banyak harta lah. Tapi pada hari kiamat nanti, duit yang kita nak kumpul kat sana bukan duit macam hari ni. Betul tak? Jadi mata wang di negeri akhirat itu ialah pahala. Ada guru manalah saya dengar dia punya ceramah. Dia kata kalau kita pergi ke Singapura, dia ada Singapore dollar mata wangnya kan. Kalau kita pergi di negara yang itu ada mata wang di sini. Jadi kalau kita pakai mata wang kita pergi ke tempat sana, dia tak jadi dia tak boleh terima kecuali kita pergi adalah demi transaction dia macam ni kan. Okey. Maksudnya ialah kalau mata wang di hari akhirat itu kita kena gunakan pahala. Kita gunakan pahala. Jadi semakin banyak pahala kita, semakin tinggilah, semakin kaya lah kita di sana, itu maksudnya. Jadi mesej Allah berikutnya, Allah Subhanahu Wa Taala nak kita kumpul pahala kita sebanyak-banyaknya supaya amal soleh kita tu timbangan dia jadi berat. Itu antara mesej lain yang Allah nak sampaikan. Kamu semua akan dikumpul pada aku nanti, tahu tak? Itu maksud dia lah, lebih kurang macam tu makna dia. Jadi antaranya Allah Taala nak bagi tahu kumpul pahala banyak-banyak. Nanti bila sampai kat depan aku korang senang. Itu maksud dia. Antara lain lah. Okay, kemudian antara lain Allah Subhanahu Wa Taala nak kita yakin bahawasanya setiap kebaikan kita akan dibalas dengan kebaikan dan setiap keburukan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah dengan keburukan. Maksudnya tuan-tuan, mesejnya Allah Subhanahu Wa Taala tadi, Allah Taala nak kita kumpul pahala banyak-banyak. Betul ke tidak? Tapi sebelum tu nak tuan-tuan ni dah share ke belum ni? Siapa yang belum share sekarang? Saya bagi tuan-tuan 5 saat. 1, 2. Jangan marah tuan-tuan gurau. Tapi tolonglah share. Biarlah kawan-kawan lain tuan-tuan tu dapat manfaat daripada program ni, insya-Allah. Tolong share. Klik aja, bukan susah. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala nak kita yakin tuan-tuan, setiap perbuatan buruk yang kita lakukan, kita akan dapat balasan yang buruk.
Dan setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan dapat balasan kebaikan. Maksudnya macam assembly tadilah. Bila kita lakukan kebaikan, ya, kita yakin bahawasanya nanti kejap lagi nama aku mesti kena panggil. Timbalan pengetua akan panggil, okey sekian-sekian nama naik kerana telah mengharumkan nama sekolah sekian-sekian. Kita kejap lagi nama kita kena panggil. Samalah juga tuan-tuan, kalau misalnya kata kita lompat kelas ataupun isap ukuk dalam bilik air, ingat tak dulu? Bukan tuan-tuan lah, kawan-kawan tuan-tuan kan, curi-curi isap ukuk lah. Jadi bila kena tangkap dengan guru disiplin, alah kejap lagi nama aku kena panggil lah, nama aku kejap lagi mesti kena panggil. Seorang, dua orang, tiga orang tu mesti kena. Jadi maknanya Allah Ta'ala nak kita yakin pada assembly tersebut, ya, perbuatan buruk kita akan dapat ganjaran buruk lah, dan perbuatan baik kita akan dapat ganjaran baik lah. Yang isap ukuk dalam bilik air, pam kan, guru disiplin apa tu, ini dululah, sekarang ni kalau buat kena saman kan, pam, kena rotan kan, depan pelajar lain. Ini dulu cerita lah. Dan siapa yang buat kebaikan yang mengharumkan nama sekolah dapat apa? Lepas tu sekolah akan bagi penghargaan ataupun hadiah akan disampaikan pada waktu tersebut, nampak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak kita yakin kalau perbuatan baik kita, nanti pada hari kiamat kita akan dapat balasan baik, dan perbuatan buruk kita akan dapat balasan buruk pada hari tersebut. Dan ingat Allah Ta'ala kumpulkan kita semuanya sekali, tuan-tuan. Tak ada seorang yang putih cicir, tuan. Kalau sekarang ni mungkin tuan-tuan boleh ponteng sekolah kan. Di sana tak ada ponteng-ponteng, tuan-tuan. Mesti kena datang. Ini bukan assembly macam kat sekolah dulu, tuan-tuan ya. Okey. Selain daripada itu, tuan-tuan, selain daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala ni nak bagi tahu dengan kita juga, selain daripada keburukan ada juga kebaikan ni, tahu. Kebaikannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala tak nak kita khuatir. Ada satu perkara yang Allah Taala tak nak kita khuatir, ialah jangan risau. Nanti korang semua akan berkumpul depan aku. Aku ni tak boleh rasuah. Maknanya kalau kau buat baik, nanti korang akan dapat balasan yang baik. Maknanya apa? Allah Taala nak kita yakin, tuan-tuan, bahawasanya kita ni akan dapat keadilan. Kalau kita buat baik, walaupun orang tak tahu, walaupun kita difitnah oleh orang lain, tapi kita tak payah risau. Sebab apa? Sebab hari kiamat nanti yang adili kita itu siapa dia, tuan-tuan? Orang yang tahu luar dalam, orang yang tahu atas bawah, orang yang tahu semua sekali daripada sekecil-kecil perkara, apatah lagi perkara yang besar tentang kita. Jadi Allah Ta'ala nak kita yakin, Allah Ta'ala nak kita confident, kau mesti dapat keadilan pada hari tersebut. Tuan-tuan setuju ke tidak dengan saya ni? Ini antara mesej. Sebab tu saya kata, tuan-tuan jangan biarkan ayat ini berlalu begitu saja. Tuan-tuan boleh bermewah-mewah dengan hadis ini. Mesej daripada setiap ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala bagi pada kita, kita boleh bermewah-mewah dengan mesej tersebut. Maknanya banyak mesej yang kita boleh petik, yang kita boleh kita. Ayat tu pendek saja, betul tak? Allah Ta'ala cerita nanti kamu semua kumpul dekat depan aku. Tapi bila Allah Ta'ala sampaikan mesej tu, bagi ayat tu, apa mesej yang nak disampaikan? Tuan-tuan tengok berapa banyak benda yang kita keluarkan daripada tadi, tuan-tuan. Antaranya yang seperti baru saya sebut ni, Allah Ta'ala nak kita ni yakin, kamu tak perlu khawatir, keadilan pasti akan ditegakkan. Sebab apa? Sebab semua aku yang tahu. Semua aku yang tahu. Semua aku yang nampak. Semua aku yang lihat. Macam CCTV lah, tuan-tuan ya, macam CCTV contohnya kan. Ya, nak mengaku ke, tak nak mengaku ke, ya, kita tak buat kan, kita tak curi, kita tak ambil orang lain yang curi. Kemudian kita difitnah. Kemudian bila guru besar kata tak apa, dalam bilik tersebut kita ada CCTV. Betul ke tidak? Dia yang lakukan. Jadi kita takut tak? CCTV ada, kita takut? Tak takut, sebab bukan kita yang buat. Yang buat ialah orang lain. Kita kebetulan mungkin berada di situ dan kita telah difitnah. Jadi tengok CCTV rupanya bukan kita. Jadi kalau kita tak salah, kita takut tak? Tentulah kita tak takut. Apa aku nak takut, bukan aku yang buat. Tapi yang bersalah takut tak? Yang bersalah yang akan takut. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala nak kita yakin keadilan pasti kamu akan dapat. Don't worry. Kamu akan dapat keadilan pada hari tersebut. Sebab apa? Sebab yang tahu apa yang terjadi kepada engkau, mana yang kau pergi, apa yang kau buat, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu daripada itu Z. Sebab setiap kita ada apa dipanggil? Ada catatan yang dicatat oleh malaikat yang berada di bahu kita setiap saat. Betul kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak kita betul-betul yakin dengan bahawasanya keadilan itu pasti dapat ditegakkan. Ada satu lagi, tuan-tuan. Satu lagi ni, tuan-tuan nak saya kumpul di hujung. Okey, kita kumpul ataupun kita mesej tu kita bagi di hujung. Apa penyebab Allah Subhanahu Wa Taala berikan ayat ini pada kita. Kita pergi tengok teknikal dulu. Yang last ni saya simpan di hujung. Okey, tuan-tuan sabar, tunggu. Kita tengok dulu. Alright.
Janganlah saya lupa. Baik. Kita dengar ya. Ini ayat dia ya. Kita ambil secara teknikal. Sebelum tu kita berikan makna dia dulu. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhtarun. Dan tidaklah semua sekali kamu ini pada waktu tersebut terkumpul atau dikumpulkan semua sekali di sisi kami, muhdaruna, sebagai orang-orang yang hadir. Ya. Okey tuan-tuan, ayat ni agak teknikal tuan-tuan. Ayat ni agak teknikal, jadi tuan-tuan mesti kena tahu untuk bahaskan yang ini dia punya mubtada tuan-tuan. Yang ini ialah dia punya khabar. Jadi kalau kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan, ya, kita akan jelaskan satu persatu lah, dan apa yang saya nak sebut kejap lagi, mungkin ada benda-benda yang tuan-tuan mungkin baru dengar kali pertama ya. Dan kalau tuan-tuan nak faham dengan kefahaman yang dalam, yang dakik betul-betul, kalau tuan-tuan belajar, kena belajar daripada awal dengan Al-Furqan. Kita akan bahaskan satu persatu secara detail. Tapi tuan-tuan dengar macam mana saya nak pendetailan untuk ayat ni. Okay, kalimah yang pertama ialah kalimah wa tuan-tuan ya. Kalimah yang pertama ialah kalimah wa. Wa ni termasuk dalam kelompok haraf, dan dia termasuk dalam kelompok haraf ataf ataupun haraf penyambung cerita. So fungsi dia apa? Fungsi dia menyambung cerita yang sebelum dengan cerita yang selepas. Okay, bukan semua wa termasuk dalam haraf ataf tau. Dia ada 5 jenis wa. So salah satu daripadanya ialah wa penyambung cerita lah, macam kita jumpa dekat dalam ayat ni. Okey, in tuan-tuan. In ni maknanya tidaklah. Ya, in ni maknanya tidaklah. So in ini kadang-kadang maknanya jika tau. Jadi kalau in maknanya jika, bawah ni ditulis jika, jadi dia bukan haraf nafi tuan-tuan. Dia merupakan haraf syarat. Ini merupakan haraf nafi. Tuan-tuan tahu apa makna haraf syarat dengan haraf nafi? Okey, ni pelajar-pelajar baru tolong dengar ya. Okey, tuan-tuan dengar dulu Dia in ini tuan-tuan, kadang-kadang bacaan sama, tulisan sama, sebutan sama tau. Tapi terjemahan dia tu yang menyebabkan dia merupakan kategori kalimat yang berbeza. Kalau in yang maknanya jika, itu haraf syarat tau. Haraf syarat ni, setiap kali tuan-tuan jumpa haraf syarat, perbahasan dia tuan-tuan kena cari apa dia punya akibat. Jika engkau makan, akibat dia nescaya engkau kenyang. Jika engkau lari, nescaya mereka kejar. Jika cikgu datang, nescaya murid-murid gembira. Jika ayah pulang, nescaya adik happy. Jadi ada jika mesti kena ada dia punya akibat dia ataupun nescaya dia tu lah. Faham tak? Itu kita panggil haraf syarat. Tapi kalau in yang maknanya tidaklah, itu bukan haraf syarat, itu ialah haraf nafi, menafikan, haraf yang menafikan. Faham tak tuan? Jadi kalau tuan-tuan guna kamus, siapa yang belum download kamus Al-Furqan, pergi download kamus Al-Furqan, pergi ke www.ustaznasar.com. Nanti tuan-tuan boleh download 30 juzuk. Setiap kalimat tu kita terjemahkan di bawah tu, dan kadang-kadang ada kalimat yang bercantum, katalah 3 kalimat yang bercantum, kita akan pisahkan dia dengan warna. Nanti saya bagi contoh kalau ada tuan-tuan tengok di kalimat Al-Quran ni tuan-tuan, ni ladaina ni 2 kalimat ni. Jadi kalau tuan-tuan tak belajar bahasa Arab, kalau tuan-tuan baru belajar bahasa Arab, tuan-tuan tak tahu ni 2 kalimat yang berasingan tuan-tuan. Ya, jadi kita pisahkan dia dengan warna. Samalah macam ni. Qablahum ni 2 kalimat, annahum 2 kalimat, ilaihim 2 kalimat. Kadang-kadang ada 3 kalimat yang berasingan tuan-tuan ni faminhum ni tuan-tuan tengok ni. Fa kalimat lain, min kalimat lain, hu ni kalimat faminhu faminhu ni 3 kalimat berasingan ni tuan-tuan. Kalau andai kata tuan-tuan tengok Quran yang biasa yang tidak dipisahkan dengan warna, tuan-tuan tak tahu ni 3 kalimat berasingan. Jadi kalau tuan-tuan tak boleh nak pisahkan kalimat, macam ni tuan-tuan nak cari? Oh ustaz, ini ialah kalimat isim, ini ialah kalimat fi'il, ini ialah kalimat haraf. Bila tuan-tuan lepas pisahkan kalimat tu, barulah tuan-tuan boleh bahaskan dengan perbahasan yang lebih dalam. Macam ni wa kan. Jadi tuan-tuan tahu dia merupakan kalimat sendi ataupun kalimat haraf. Baru kita tanya apa gelaran dia? Gelaran dia ialah haraf ataf. Ataf makna apa? Penyambung cerita. Jadi kalau gelaran dia sebagai haraf penyambung cerita, baru tuan-tuan tahu fungsi dia menyambung cerita ustaz. Cerita yang selepas ni dia telah disambung dengan cerita yang sebelum ni. Itu maksudnya. Dan in ni merupakan kalimat haraf. Okey, apa gelaran dia? Haraf nafi. Fungsi dia apa? Fungsi dia ialah menafi kan? Itu maksudnya. Okey, kulun ni ialah kalimat isim. Okey, tanda yang menunjukkan kalimat ini ialah kalimat isim ialah tanwin. Kulun ini merupakan kalimat tanwin. Okey, bila tuan-tuan belajar pada peringkat yang pertama dalam sistem Al-Furqan, masa tuan-tuan tengah belajar memisahkan kalimat isim, fi'il dan haraf tu, nama, perbuatan dan seni tu, kita kata, okey, kalau kalimat tu ada tanwin. Pak, kulun kan? Ada kulun tadi kan? Jadi kalau ada tanwin, automatik kita tahu itu ialah kalimat nouns dalam bahasa Inggeris ataupun kalimat isim.
Kalimat nama lah maksudnya gitu. Jadi di sini ada ni tanda teknikal. So ini merupakan kalimat isim. Okey, kalau dalam pelajaran peringkat yang ketiga, kita akan kata ini merupakan kalimat isim. Ya, kenapa dia bagi depan Ustaz? Kerana dia merupakan mubtada'. Ni kita akan bahas pada peringkat yang ketiga. Kulun kan? Dia kalau kulun, dia bagi depan lah. Kalau kulan bagi atas lah. Kalau kulin bagi bawah lah kan? Jadi kulun. Jadi kenapa dia dapat kulun Ustaz? Sebab dia merupakan mubtada'. Penyebab dia dapat pangkat bari depan. Pangkat bari depan tu marfu'. Kerana dia merupakan mubtada'. Ini semua kita akan jelaskan pada tuan-tuan dengan sejelas-jelasnya pada pengajian kita lah. Kalau tuan-tuan masuk dalam program Al-Furqan tu mudah saja, tak susah ya. Okey, lama. Lama ni merupakan kalimat isim tuan-tuan. Dia merupakan kalimat isim zaraf. Apa makna isim zaraf? Dia isim dia bukan kalimat perbuatan, dia bukan kalimat sendi tuan-tuan Dia merupakan kalimat isim. Okey, dia ni bila kalimat yang menunjukkan, okey ni saya nak jelaskan pada apa dia zaraf Zaraf ni tuan-tuan, dia merupakan kalimat isim tapi kita sebut dia sebagai isim zaraf. Zaraf tu kita boleh terjemahkan sebagai isim ruang tau. Jadi ruang ni tuan-tuan sebenarnya dia ada dua jenis ruang. Satu yang kita panggil ruang masa, satu yang kita panggil ruang tempat. Dua-dua ni Allah Taala yang cipta. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak terikat dengan zaraf ni. Dia tidak terikat dengan ruang masa dan tempat. Maksudnya apa? Allah yang cipta ruang masa dan ruang tempat kan. Ini kalau tuan-tuan tengok dari sudut apa? Dari sudut tauhid lah Kita ni manusia, kita diikat dengan ruang masa, dengan zaraf ni, ruang masa dan tempat. Sebab apa? Sebab bila tuan-tuan berada di sini, tuan-tuan tak boleh berada di tempat lain. Sebab tuan-tuan diikat dengan ruang zaraf ni, ruang ni, dengan masa dan tempat ni, betul tak? Tapi ada para malaikat yang tidak diikat dengan ruang masa dan tempat. Sebab tu dia boleh berada di mana-mana yang Allah Taala izinkan untuk dia berada. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala, dialah yang mencipta masa tersebut dan dialah yang menciptakan tempat tersebut. Dia boleh berada di mana-mana dia suka, bila-bila masa dia suka atau maksud dia tuan-tuan Betul kan? Allah tidak terikat dengan zaraf itu, dia tidak terikat dengan ruang dan tempat. Okey, balik pada pengajian nahwu kita, bahasa Arab kita. So zaraf ni dia merupakan kalimat isim ruang. Dia isim dan dia isim ruang, dan zaraf ni ada dua jenis ruang. Satu ruang masa, satu ruang tempat. Kalau tuan-tuan belajar ilmu nahwu, kalau ruang masa dia dipanggil isim zaraf zaman. Kalau ruang tempat dia panggil isim zaraf makan. So lama ni dia menunjukkan masa, so dia ialah isim zaraf masa lah, isim zaraf zaman kita panggil. So di mana kita nak belajar ni Ustaz? Kalau tuan-tuan, kalau Ustaz mengajar kita orang dalam sistem Al-Furqan, tuan-tuan akan dijelaskan, diperkenalkan tuan-tuan pada peringkat yang kedua nanti. Ni peringkat yang kedua. Di isim tadi kan? Okey, nampak? Bila belajar peringkat yang kedua, kita terus pada ni yang keenam ni, isim ruang ataupun isim zaraf. Dia ada zaraf masa dan zaraf tempat, nampak ni. Tuan-tuan akan dijelaskan dengan detail ya. So kalau siapa nak belajar dengan sistem Al-Furqan ni, tuan-tuan pergi kat type saya berminat dan hantar ke 019 5119 000. Tak apa tuan-tuan Kita habiskan dulu pengajian kita. Alright. Banyak benda yang saya jelaskan pada tuan-tuan tentang haraf tentang isim ni, tentang isim zaraf. Jami'un merupakan kalimat isim. Nampak ni. Tanda isim lagi sekali ada apa tu? Ada tanwin di sini. Jadi kalau pelajaran peringkat kedua tentang isim, kita jelaskan ada isim yang ada gelaran dan fungsi macam ini tadi, macam isim zaraf tadi, dan ada isim biasa. Jadi kalau isim biasa dia boleh diubah-ubahkan baris hujung dia. Jadi ini merupakan isim biasa tuan-tuan. Di isim biasa, dan baru kita masuk pada peringkat ketiga, pangkat dia marfu' ke mansub ke majrur tu kita akan bahas panjang kalau kita dalam pengajian kita yang sebenar tuan-tuan Okey, kalau secara umum ni bolehlah saya jelaskan dan tuan-tuan boleh nampaklah sikit-sikit Ladaina ni ada dua kalimat. Ladai di sisi sebenarnya ataupun di hadapan, na maknanya kami. Na ni merupakan kalimat isim, ladai ni pun merupakan kalimat isim. Dia ni merupakan isim zaraf juga tuan-tuan Di hadapan, di sisi, dia sama macam lama tadi. Tapi ini merupakan isim zaraf tapi zaraf tempat. Yang ini isim zaraf tapi isim zaraf masa, nampak? Dua-dua ni merupakan isim ruang. Zaraf tu maknanya ruang kan? Tapi lama merupakan isim ruang masa, tapi ladai ini merupakan isim ruang tempat. Tengok sekali saya bawa tuan-tuan. Kan saya kata isim ruang, isim zaraf ada dua jenis. Satu zaraf yang menunjukkan masa. Lama tadi ada pun kat sini. Dia ada kat sini. Dia termasuk dalam isim zaraf zaman. Yang satu lagi ialah isim zaraf makan, isim zaraf tempat. Kalau kalimat tu di atas, di bawah, di tepi, di antara, di sisi. So itu semua kita sebut sebagai isim ruang tempat ataupun isim zaraf makan kita panggil tuan-tuan
Ada dua isim zaraf yang kita boleh jadikan sebagai perbahasan kita hari ini. Dua-dua ni isim zaraf ya. Okay, na maknanya kami ni rujuk kepada Allah dan kerajaannya yang maha agung ya. Kemudian muhdaruna, ini merupakan kalimat isim ya, dia ni isim biasa, dia sedang berpangkat marfu'. Kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan, tanda marfu' dia ialah waw nun. Kenapa? Sebab dia merupakan jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim boleh dibaca muhdaruna, muhdarina. Apa ustaz, mengapa ustaz? Kalau saya jelaskan sekarang, nanti tuan-tuan pening, tuan-tuan kena masuk kelas ya. Itu baru mudah untuk saya jelaskan ya. Okey, tuan-tuan ingat tak tadi saya ada hutang satu lagi. Saya ada hutang dengan tuan-tuan satu lagi apa kita sebut sebagai apa? Satu lagi point kenapa Allah Taala turunkan ayat tu pada kita. Ingat tak? Saya ulang balik boleh? Yang pertama, Allah nak kita beriman dengan hari kiamat. Yang kedua, Allah Taala nak kita jadi baik, kita jadi baik. Sebab orang yang percaya pada hari kiamat, dia mesti jaga diri dia dari menderhaka kepada Allah kan. Kemudian Allah nak kita sedar setiap perbuatan akan dapat balasan. Yang baik dapat balasan baik, yang buruk dapat balasan buruk. Allah Taala nak kita yakin kepada benda tersebut kan. Kemudian selain daripada itu, Allah Taala nak kita kumpul pahala banyak-banyak supaya kita jadi orang kaya pada hari kiamat nanti tuan-tuan. Kemudian berikutnya Allah nak kita yakin setiap kebaikan pasti dibalas Allah dengan kebaikan, keburukan akan dibalas dengan keburukan. Dan yang seterusnya, Allah Ta'ala nak kita yakin bahawasanya keadilan itu pasti akan ditegakkan. Sebab apa? Sebab yang mengadili kita adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri, tuan-tuan ya. Okey. Apa yang terakhir, tuan-tuan? Apa yang terakhir? Ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, tuan-tuan, dia nak apa tahu? Dia nak kita yakin kalau kita menyakiti dan kalau kita disakiti. Kalau kita disakiti ataupun kita yang menyakiti, kita semua akan yang menyakiti pun, yang disakiti pun akan dikumpul di tempat yang sama. Akan dikumpul di tempat yang sama dan Allah merupakan hakim yang akan mengadili kita. Kita yakin bahawasanya yang akan mengadili kita ialah Allah, dia yang menjadi hakim. Jadi Allah nak kita yakin yang menyakiti dan yang disakiti akan dikumpul di tempat yang sama dan kita akan diadili oleh hakim yang sama. Itu maksud dia. Itu antara benda yang tuan-tuan boleh ambil dan boleh kupas melalui ayat yang pendek ni, tuan-tuan ya. So saya nak ucap terima kasih. Dan tuan-tuan ni dah share ke belum? Tolong share, tuan-tuan, please tolong share. Tolong share. Dan tuan-tuan yang nak belajar dengan Al-Furqan dengan sistematik dan berjadual, tuan-tuan pergi ke 019-511-9000. Tuan-tuan WhatsApp dia orang, saya berminat. Nanti admin Al-Furqan akan bantu tuan-tuan ya. So tuan-tuan akan belajar daripada zero sampai hero, from zero to hero, tuan-tuan ya. Tuan-tuan akan faham bahasa Arab tu dengan sangat detail dan dakik ya. Ilmu nahwu tu tuan-tuan akan faham. Sebenarnya dari segi mufradat ataupun vocabulary tak risau, sebab kita orang Melayu ni, tuan-tuan, Allah hadiahkan dengan beberapa hadiah yang istimewa. Yang pertamanya ialah banyak kalimat bahasa Melayu yang diambil daripada bahasa Arab. Tu hadiah pertama kepada orang Melayu. Yang kedua, hadiah kepada orang Melayu ialah kalimat yang sama Allah ulang. Itu hadiah yang kepada orang Melayu juga, tapi kepada orang lain jugalah kan. Kepada orang bangsa lain pun sama juga. Itu juga ayat ni kan. Tapi kita fokus pada bahasa Melayu kan. Allah Ta'ala hadiahkan hadiah yang kedua ni. Yang ketiga, apa hadiah kepada orang Melayu? Hadiah kepada orang Melayu yang ketiga ialah orang Melayu ni pandai baca Quran, tapi dia tak faham makna kan. Dan orang Melayu ni dia ada asas yang kuat dalam bahasa Arab, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tuan-tuan boleh baca dalam bahasa Arab tersebut kan, tapi tuan-tuan cuma tak faham kan. Jadi tu hadiah besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Melayu ni ramai yang pandai baca Quran. Ya, jadi bila tuan-tuan nak faham makna dia, benda tu dah jadi lebih mudah daripada orang yang tak tahu, zero langsung, huruf tak kenal kan susah. Tapi orang Melayu ni kalau kita cerita, walaupun dia baca merangkak, tapi dia tetap kenal huruf. Kebanyakannya gitulah. Termasuklah tuan-tuan yang berada di hadapan saya sekarang ni. So tuan-tuan, terima kasih banyak atas perhatian dan insya-Allah kita akan bertemu di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.